Hai, nama saya Salsabila binti Syaiful Akmal Rizal. Saya daripada kelas BA 251C. Apa itu falsafah pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan yang bersepadu dalam menyampaikan ilmu yang membentuk diri, mengasuh pribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan meningkatkan potensi diri dari sudut fizikal, spiritual dan intelek, emosi dan sosial agar menjadi manusia tanggungjawab kepada Allah, manusia dan persekitaran alam, ke arah mencapai kebahagiaan dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Abdul Manan dan saya akan menyambung pembentangan ini dalam bab ciri-ciri falsafah pendidikan Islam. Ciri pertama ialah menekankan keesaan Allah. Perkara ini merujuk kepada manusia perlu mengakui keesaan Allah malah menuruti segala suruhan serta melakukan amalan yang dituntut. Tambahan lagi, ia sesuai dengan roh Islam, iaitu melakukan amal ma'ruf nahi munkar untuk membuat kebaikan dan menghalang diri dari melakukan perkara munkar. Ciri kedua ialah proses seumur hidup. Proses ini bermula dari dalam buayan hingga ke liang lahat, kerana semua insan bebas untuk mempelajari ilmu tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit, jantina dan kekayaan. Hal ini kerana tuntutan menuntut ilmu ialah satu kewajipan kepada semua orang dalam Islam. Dalam Islam, orang yang menuntut ilmu patut dihormati. Ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat disampaikan kepada orang lain bagi meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang tersebut. Ciri ketiga ialah pendidikan adalah wajib dalam Islam. Malahan dalam surah pertama berbunyi baca. Perkara ini menunjukkan tuntutan untuk belajar, iaitu bukan sahaja perlu belajar di sekolah tetapi belajar di majlis-majlis ilmu. Tambahan lagi, ia bersifat dinamik dan berkembang, iaitu bukan sahaja menuntut ilmu melalui satu saluran tetapi menggunakan banyak saluran seperti menggunakan teknologi maklumat terkini untuk mengakses maklumat kerana maklumat berada di ujung jari saja. Okey, seterusnya untuk konsep falsafah pendidikan Islam, ianya mempunyai prinsip yang unggul seperti prinsip mengenal Tuhan, prinsip-prinsip alam semesta, prinsip-prinsip diri insan. Tamadun Islam bertunjang kepada konsep tauhid. Ini bermaksud bahawa agama atau tauhid merupakan intipati dari kehidupan bertamadun. Asas dalam tamadun adalah akidah, syariah dan akhlak yang merupakan komponen dalam Islam. Sumber dalam tamadun iaitu nakli, wahyu dan akli, akal. Aspek kerohanian sangat dipentingkan, iaitu spiritual dan material mestilah seimbang dan bersepadu. Matlamat utama ialah mencapai keredaan Allah, manakala material berfungsi sebagai alat penghubung dalam mencapai matlamat utama tersebut. Selain perlunya hubungan yang baik dengan Allah, masyarakat Islam juga perlu berbuat baik sesama manusia. Diikat dengan ukhuwah Islamiah, semua manusia adalah sama di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Saja. Okey, ke bahagian seterusnya, objektif falsafah pendidikan Islam. Yang pertama, mendidik manusia supaya berakhlak mulia. Ini dapat dibahaskan dengan apabila dapat melahirkan manusia yang bersikap baik dan bersikap adil, serta mencegah ciri-ciri mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, mendidik roh supaya halus dan sempurna. Daripada bahasa lain, mendidik roh supaya halus dan sempurna ini dimaksudkan dengan hati yang suci, iaitu melahirkan orang yang senang dan menerima nasihat daripada orang lain. Yang ketiga, mengasuh masyarakat melakukan perkara yang baik dan mulia. Ini dimaksudkan dengan melahirkan generasi yang lebih baik dan mulia dan berkhidmat kepada orang lain. Yang keempat, membiasakan kanak-kanak dengan adab-adab mulia. Ini menghasilkan atau mempertingkatkan bilangan kanak-kanak yang lebih baik kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Yang terakhir, membiasakan masyarakat dengan kebersihan dan kesucian. Kawasan persekitaran kita mempunyai kaitan dengan pendalaman diri kita, iaitu apabila kawasan dan persekitaran kita lebih baik, di situlah dapat dicerminkan dengan diri kita sendiri.
Ke bahagian seterusnya, kita akan mempelajari kepentingan falsafah pendidikan Islam. Yang pertama, lebih mendalam dan senang memahami Al-Quran. Falsafah Islam memandu akal untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Terdapat beberapa pendekatan yang dinamakan tafsir falsafah, iaitu mengurai ayat dengan akal dan sejahtera dan terpandu. Yang kedua, dapat memastikan kelogikan sesuatu hadis. Zaman serba canggih ini, banyak hadis yang dipasukkan semata-mata untuk kepentingan peribadi, selain itu perniagaan dan sebagainya. Namun falsafah Islam menerapkan agar kita meneliti, memerhati dan mengkaji kesahihan suatu hadis. Ulama hadis telah menyusun kaedah-kaedah mengetahui kesahihan sebuah hadis berdasarkan ketajaman akal. Akhirnya tersingkaplah mana hadis benar dan hadis palsu. Yang ketiga, membantu diri mengenal Allah melalui penelitian alam. Orang yang mempelajari alam semesta seperti ilmu astronomi, anatomi dan lain-lain pasti akan bertafakur sebentar tentang betapa hebatnya dan teraturnya kejadian Allah yang dicipta oleh Allah SWT. Begitu juga dengan kejadian teori letupan bintang maupun pertumbuhan janin dalam rahim ibu yang diceritakan oleh Al-Quran sendiri beribu-ribu tahun yang lalu. Dengan berfikiran beginilah kita dapat mendekatkan diri dengan pencipta. Yang keempat, mempertahankan akidah Islam yang benar. Akidah adalah kepercayaan dan yang mendorong kita untuk melakukan satu perkara. Akidah juga adalah kunci untuk kita menuju ke syurga. Jadi orang yang mengkaji ilmu berlandaskan sumber wahyu, pasti kefahamannya akan tersesat oleh akidah-akidah yang bercanggah daripada fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir iaitu yang kelima, membentuk kemajuan dan tamadun sesebuah negara. Bidang ilmu pengetahuan, pengeluaran dan keteladanan budi yang sikap tolong-menolong, keadilan, semua nilai murni ini didorong oleh akal yang suci dan bermoral yang akhirnya membawa kepada kemajuan sesebuah negara. Alhamdulillah dari saya itu. Hasil penekanan terhadap pendidikan Islam dalam kurikulum menyaksikan pelbagai perkembangan pendidikan Islam kini, iaitu subjek pendidikan Islam yang diwajibkan dalam kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Pendidikan Islam yang diperkenalkan kepada rakyat tempatan sebelum zaman kolonialisme British diajar oleh guru-guru yang dikenali sebagai ulama di rumah-rumah mereka. Apabila bilangan pelajar bertambah, para ulama mula mengajar di masjid, surau dan madrasah. Selain itu, penubuhan sekolah-sekolah agama iaitu sekolah menengah kebangsaan agama pula menjadi tempat penghayatan nilai Islam bagi murid-murid Islam, dan mereka didedahkan lebih banyak ilmu-ilmu berkaitan agama Islam berbanding sekolah menengah lain. Sistem ini juga menampakkan keberhasilannya dengan lahirnya ramai tokoh ulama di negara kita. Kebanyakan tenaga pengajar bagi subjek pendidikan Islam ini menimba ilmu dengan cara melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah atau berguru dengan ustaz-ustaz. Sifat menyeluruh dan terperinci dalam pendidikan Islam membuatkan para ilmuwan di tanah Melayu dahulu menerima baik pendidikan Islam dan menyebarluas pendidikan ini. Sejak zaman sebelum penjajahan British lagi, tanah Melayu sudah menerima pendidikan berteraskan agama Islam selepas berkembangnya agama Islam di Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Rosli daripada grup BA 251 2C, dan saya akan membentangkan bahagian saya iaitu cara kaitan ilmu pendidikan agama Islam dalam era kontemporari. Banyak kaedah atau cara untuk kaitkan ilmu pendidikan Islam pada zaman sekarang sesuai dengan kepentingannya yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Untuk permulaan, kita tengok balik apa definisi atau maksud falsafah pendidikan Islam. Falsafah iaitu pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu lain, dan pendidikan Islam iaitu pengajian yang sempurna menyeliputi semua aspek kehidupan. Antara perkaitan pendidikan Islam dalam era sekarang adalah saya akan bentangkan, saya bahagikan kepada 3 peringkat, iaitu pertama adalah pada peringkat individu, iaitu dapat terapkan kepribadian dan akhlak mulia kepada masyarakat luar yang lain. Sebagai contoh, terapkan amar ma'ruf nahi munkar kerana ia bukan sahaja dapat mengajak lebih ramai umat Islam mendekatkan diri kepada Allah, bahkan merapatkan hubungan sama masyarakat dan saling menghormati dan menasihati.
Pada peringkat individu juga dapat menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan lebih mengesahkan Tuhan melalui pendidikan Usuluddin. Dan pada peringkat seterusnya iaitu peringkat masyarakat, iaitu masyarakat perlu terus menyampaikan pendidikan Islam terutamanya tentang kesahihan ilmu. Dalam macam pada yang semakin membangun, masyarakat akan peroleh ilmu daripada gadget mereka. Ia dapat menyampaikan ilmu secara meluas tanpa melalui status kesahihan ilmu tersebut. Oleh itu, masyarakat perlu lebih mengambil hal ini sebagai sesuatu yang amat penting dengan mendalami ilmu agama agar dapat elakkan sesuatu yang batil. Dan pada peringkat global, iaitu peringkat terakhir, terutamanya dalam industri perniagaan dan ekonomi, Islam perlu menjadi hal asas untuk dirujuk supaya status halal sesuatu transaksi akan terlaksana. Kerajaan perlu lebihkan institusi bahagian keislaman untuk memastikan ekonomi berkembang maju dan makin pesat tanpa faedah, tanpa hutang dan lain-lain. Terima kasih. Yang pertama, rasionalisme. Masa kejayaannya bermula dari tahun 1640 hingga 1700. Komponennya yang paling hebat dan juga dianggap sebagai bapa kepada falsafah moden adalah René Descartes. Seterusnya, imperialisme, di mana kebangkitan imperialisme adalah antara tahun 1690 dan 1780. Ia berkembang secara teori oleh John Locke yang menegaskan bahawa pengetahuan hanya dapat dicapai secara empirik, iaitu melalui pengalaman. Selain itu, logikal positivism iaitu cabang falsafah yang mengambil pengetahuan mereka sebagai tanggungjawab untuk membentuk idea dan pengetahuan. Akhir sekali, romantisme merupakan satu pergerakan seni, kesusastraan, muzik dan intelektual yang muncul di Eropah dengan tempoh puncaknya sekitar 1800 hingga 1850. Seterusnya, falsafah kontemporari. Yang pertama, pragmatisme yang merupakan bahasa Yunani yang merupakan kaedah penyelesaian dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Seterusnya, dialektika naturalism, di mana dialek berasal daripada dialog, iaitu komunikasi dua hala. Dialek adalah salah satu cara pengujahan untuk menangani perbezaan pendapat dalam suatu debat dengan mendirikan pemahaman tentang kebenaran melalui dialog yang bernas. Selain itu, falsafah analitik yang dicirikan oleh penekanan pada bahasa yang dikenali sebagai giliran linguistik dan untuk kejelasan dan ketegasan dalam hujah, penggunaan logik dan matematik formal serta dalam ilmu sains menjadi. Akhir sekali, existentialism merupakan salah satu cabang falsafah yang menyatakan persefahaman bahawa pemikiran berfalsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai suatu manusia yang berfikir semata-mata, tapi juga seorang individu yang berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Fokusnya ialah terhadap kebebasan individu dalam menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri.